Assalamualaikum. So, today kita akan cakap sikit pasal tentang etika teknologi maklumat. So, apa itu definisi etika teknologi maklumat? Etika berasal daripada ethos dan ialah merujuk kepada prinsip-prinsip benar atau salah yang boleh digunakan individu dalam membuat pilihan bagi membimbing gelagat mereka. Apabila berhadapan dengan pilihan, individu perlu memikirkan tindakan-tindakan yang boleh diambil buat pilihan orang yang betul. So, sekarang ni ada pelbagai isu-isu teknologi maklumat yang kita boleh lihat. Kedua-duanya benda ni boleh perubahan sosial yang pesat dan mengancam pergagihan kuasa, wang, hak-hak, tanggungjawab dan sedia ada. Ini kerana teknologi lain iaitu teknologi elektrik, telefon, radio, teknologi maklumat, semua ni, whatever that we have using technology, ada orang menyalah gunakannya dan melakukan jenayah yang boleh mengancam nilai-nilai sosial. Tindakan tidak beretika boleh melibatkan hak cipta. Bila kita cakap pasal hak cipta ni macam mana? Hak cipta ni apabila kita tengok cerita-cerita atau dengar lagu-lagu yang sepatutnya kita perlu beli tapi kita dengar secara haram dengan downloadnya, itu adalah kita telah tidak beretika di situlah. Kan, harta intelek ialah bahan orang, kita guna balik tanpa kebenaran. And then fenomena cetak rompak perisian komputer, contohnya Microsoft Word adalah suatu aplikasi berbayar tapi kita guna secara free dan menggunakan crack. Itu adalah salah satu cara tidak beretika jugalah. Dan ini semua adalah tidak baik dan ini juga menjadi masalah yang sangat serius, menyebabkan perdagangan elektronik, e-dagang tidak berkembang kerana apa yang sepatutnya digunakan untuk berbayar kita guna dengan free. Ini merugikan company dan juga tidak beretika. Sebenarnya bila kita fikir balik, menggunakan apa sahaja benda secara cetak rompak adalah satu benda yang haram kerana dia telah buat benda tu sebagai satu benda yang perlu dibayar. Dia dah trademark benda tu. Apabila kita menggunakan secara haram, itu adalah satu benda yang berdosa lah. Berdosa. Okay, kat sini kita nak sentuh beberapa jenis-jenis tingkah laku salah laku teknologi maklumat. The first one is bully, cyberbully. Apa itu cyberbully? Cyberbully ialah mengancam dan memalukan serta menakutkan seseorang melalui medium elektronik lah. Medium elektronik apa? SMS, WhatsApp, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit atau internet. Kita boleh tengok ni berlaku di Twitter, berlaku di dalam game sendiri. Apabila kita mengutuk orang dengan keadaan yang agak teruknya, basically we are bullying that person as well lah. Ini antara jenis-jenis bully lah. Jenis-jenis bully mengganggu. The first one, mengganggu, menyalahguna kata laluan orang, guna nama orang, memanjangkan email atau foto kepada orang, memuat naik komen atau gambar yang tidak senonoh. Sexting, iaitu tindakan menghantar gambar, mesej atau video berunsurkan seksual menggunakan telefon bimbit, memulaukan individu tertentu daripada sesuatu kumpulan internet dengan sengaja. So this is types of cyberbullying. If you have done one of these things, meaning you have started bullying people on the internet, you buy it in WhatsApp, in Telegram. Ini adalah kesan bully lah. Apabila kesan yang teruk, bila kita buat dia sangat teruk, dia boleh menyebabkan mangsa menjadi resah, murung, penyakit lain lah berkaitan dengan tekanan. Apa yang boleh berlaku? Paling teruk, mangsa mungkin akan commit suicide, and this is wrong in the eyes of the laws lah. Sebenarnya siapa yang kena cyberbully yang agak boleh report polis lah. Boleh report polis
dan tindakan boleh diambil lah kepada pembuli. Jadi siapa-siapa dalam kelas ni yang pernah kena cyberbully, first you can tell it to your dad, tell it to your mom or anyone, and then if it's been happening repeatedly, orang tu selalu buat, boleh ambil tindakan dengan ibu bapa untuk ke balai polis dan report lah. Okay, second one is hacking. Hacking ialah tindakan mengakses sebuah komputer tanpa, bukan komputer je lah. Zaman sekarang ni tak semestinya komputer, any electronic devices, be it computer, laptops is the same thing, phones and stuff, even tablet, without permission, tanpa sembarang kebenaran atau izin. Jadi that's called as hacking lah. Nowadays people hack other people's without even holding the devices lah. Dia boleh hack daripada luar lah. Sebab itulah kita kena simpan password kita elok. Kita jangan share password kita. And then one of the things that we need to stop doing is to make sure that we do not use free wifi lah. Free wifi ni pun kadang-kadang boleh digunakan untuk orang hack kita lah. Okay, next one, number 3, pemindahan wang secara haram. Boleh baca kat sini lah apa dia punya ni. And then, okay, yang ni I already taught you guys on how to sign up lah. On how to sign up your Gmail. Macam mana kita nak daftar Gmail kita. Boleh ikut langkah ni, siapa yang belum buat. Lepas tu ikut langkah. I will also put the link in the description box. Saya akan letak link kat bawah, yang video yang macam mana nak buat email lah. Hari tu saya pernah bagilah. Okay, yang ni penyimpanan awan, cloud storage. Cloud storage is important. If you are using your MOE email, it is unlimited. If you are using your own email, personal email, nowadays there's only 15 gig lah. Dia akan bagi 15 gig je storage untuk simpanan. Macam-macam kita boleh guna untuk simpanan ni. Ingat, pertama, bila kita dah daftar, bila kita dah sign in kat sini, we can press this dot thingy and then find the word drive lah. Bila kita dah sampai drive, dia akan bawa kita ke dashboard kita. Lepas tu kat situ kita boleh buat banyak lah. Ada cara dia, new untuk tambah file, my drive, share with me ialah apa yang kita share dengan orang lain. Boleh buat kerja bersama. And then ni file yang recent, yang last kita guna. Bila kita starkan kita punya file, yang tu senang, maksudnya itu adalah yang penting lah, senang untuk dicari. And then trash. Lepas tu cara-cara untuk upload pun kita boleh tengok kat sini lah. Klik baharu, klik new, and then you can choose upload lah. Kalau kita nak upload, kalau kita buat daripada komputer lah. Lepas tu bila tu kita boleh cari kat situ dan kita boleh jumpa. I think this thing is something that you need to do, then you will know. Okay, so untuk kelas hari ni simple je. Saya nak awak semua buka Google. Go to google.com, and then make sure you are signed in like me. I already signed in here. Alright. So press this dot thingy. Cari drive. Buka drive. Bila dah buka drive, saya nak awak semua buka new. And then go to Google Doc. Pilih Google Doc. Okay, bila dah buat Google Doc, apa yang awak kena tulis hari ni ialah langkah-langkah.
Kita guna langkah langkah-langkah membendung salah laku teknologi maklumat. Okay, so awak kena buat research sikit, do a bit of research on langkah-langkah membendung salah laku teknologi maklumat. Tulis langkah-langkah tu daripada segi cyberbully, daripada segi hacking dan sebagainya tadi. Tulis langkah-langkah tu. Jadi awak kena research dulu. Research, lepas dah siap tulis semua langkah-langkah, press the button share. Okay, pilih share, bagi tajuk dulu. Tajuk dia langkah-langkah membendung. Bila dah save, okay, letak dekat add people, letak my name. Ataupun kalau tak letak my name, letak my email. I will also put my email down below. Bila dah sudah, tekan done. Then I will receive your answer. So that is all for today. Hope you guys can do it well. Okay, thank you very much.